billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamimil khair, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya dan utamanya marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberikan kesempatan hidup bernafas di bumi Allah ini, ya, dapat mengimarahkan majlis ilmu pada pagi ini, ya. Alhamdulillah, banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum kita mulakan topik pengajian kita pada pagi ini, sebelum datang ke sini tadi saya sempat melihat satu video YouTube yang komen pasal Pak Sumit oleh seorang ustaz tu. Saya rasa ustaz tu nampak gaya saya tengok sekejap sahaja, nampak macam berfahaman macam Wahabi lah. Kerana dia tulis, dia bukan menuduh, cuma dia kata tajuk tu dia tulis kemelampauan agama, kemelampauan dalam agama. Gamaknya lah kan, mungkin dia melihat ibadat arwah Pak Sumit yang puasa setiap hari, kecuali dia buka raya puasa, raya haji dan hari tasyrik saja dia buka, hari lain dia puasa setiap hari. Yang kedua, dia waktu muda dia khatam Quran 6 hari sekali, 3 hari sekali. Bila dia mai tua ni dia khatam 6 hari sekali. Jadi beliau mengatakan bahawa amalan ini dianggap sebagai kemelampauan dalam bab agama. Jadi saya tidak bersetujulah, sebab bukan semua orang mampu buat begitu, dan bukan dia buat nak menunjuk pun. Kalau saya puasa setiap hari boleh jadi melampau kan, kalau Pak Din khatam Quran 3 hari sekali boleh jadi melampau, orang awam. Tapi orang macam tu, dan kenapa masyarakat menganggap dia wali Allah? Tentu ada kelebihan-kelebihan yang orang tak tahu kan, dan sehingga kan ramai ulama nak pergi ziarah dia. Jadi antara kelebihan yang ada pada dia ni ialah orang yang mengetahui ilmu laduni, ilmu yang orang tak tahu. Orang yang nak jumpa tu dia boleh tahu dia punya tujuan. Hang mandi tak mandi boleh tahu. Kalau mai tak mandi dia mesti bagi minyak wangi. Tak minyak wangi sapu. Sindir, dia bukan sindir, memang kiasan. Dia memang dia cakap kiasan. Maknanya orang yang mahir ilmu mantik, dia bukan semua orang mahir ilmu mantik ya. Ilmu mantik ni ilmu kiasan, ilmu yang cakap tu ada maksud tersirat, hanya orang yang boleh faham je faham. Yang tak boleh faham dia nganga situ kan, apa hal bagi minyak wangi kat aku, rupanya dia tak mandi pagi. Itu maksudnya orang yang sampai tahap tu dia boleh tahu. Sebab tu dia sebelum dia meninggal tu dia kumpul anak-anak dia kata semua mai tu dia bercakap, dia kata aku duk nanti seorang lagi orang luar yang akan mai tengok aku. Rupanya Habib yang mai baru ni tu, yang daripada Morocco tu. Jumpa tu dia meninggal dah. Itu yang cerita pagi ni lah. Maknanya dia gini tau, dalam hal ibadah ini orang awam macam kita buat setakat kita mampu je lah. Itu yang kita tak boleh melampau tu. Kodrat kita tak mampu tuan-tuan kan.
dengan tugasan harian, tak mampu. Dia boleh buat. Memang dah dia beramal sejak muda. Kita kalau latih benda apa pun kebaikan daripada muda kita buat sampai ketua, dia akan jadi. Masalah tak jadi bila tua pun nak start, memang tak pun nak jadi. Jadi sekejap tak jadi, jadi sekejap tak jadi. Macam dia cik semua. Tuan-tuan cuba lihat, sebagai contoh kita kata puasa sunat Khamis, Isnin Khamis kan. Ramai orang mampu buat. Saya pun dulu dah akhirat, dah slow dah. Jadi gitu. Kita sendiri. Dia time main okey dia puasa. Time dia main tak okey, dan perut lapar. Dia main lagu tu. Dan bila itu kita, jadi tahap kita susah. Kita nak katakan kita melampau agama, bukan. Memang kita macam tu. Dan dia tidak boleh katakan orang melampau agama sebab dia dah amal daripada kecil, daripada muda. Ini yang dipanggil dalam, kalau kita tengok dalam kitab Imam Ghazali Sirus Suluk, disebut dalam bab Riyadhatun Nafsi, disebut bagaimana kita kalau nak train hal-hal agama ini, kebaikan ini, kita kena train daripada sikit-sikit, naik level sikit, naik level sikit, naik level sikit, baru isi rumah. Kalau mula-mula dia derah terus, pasang dia slow, dia akan slow. Kita lagu tu Supaya kita main kuliah, tengok hari ni. Nampak tak? Itu contoh yang kita nampak depan mata kita. Mula-mula banyak ramai sonok main tajuk bab nikah, hai slow pula. Pasal apa? Gerah dia turun. Laki ramai pula kalau bab nikah. Kan kalau tengok minggu lepas minggu ni ramai lelaki-lelaki. Dia gitu ni contoh yang kalau kita nampak lah. Yalah, mungkin ada sebab tertentu. Cumanya semangat tu. Mana kalau semangat, kalau orang yang ada semangat, dia jarang ponting kelas, melainkan ada uzur-uzur syar'i lah yang tak dapat dielakkan. Okay. Sebab kita mengaji dulu kan, kita ngaji universiti, ngaji sekolah, mana kita sanggup ponting kan. Saya rasa tak kot. Kalau ponting mak ayah kita hantar, memang tak boleh kan. Kita pandai ke tak pandai ke, kalau kita nak ambil ilmu, kita akan main. Itu cara al-muaddib, guru dengan murid. Baik. Kitabun nikah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain, muka surat 143. Saya dah kupas minggu lepas pengenalan bagaimana perlunya kita belajar semula, bukan kita nak menikah, tetapi ada benda yang kita boleh baiki untuk anak kita yang nak menikah, dan ada benda yang kita boleh baiki untuk cucu kita yang nak menikah. Kita boleh ambil balik Ini kitab pada menyatakan hukum nikah. Di dalam kitab ni dia nak nyatakan hukum nikah, cuma dia bagi 2 saja. Tapi ulama fiqh membahaskan hukum nikah itu kepada 5. Kepada 5. Baik, saya nak sebut dulu yang dibahaskan oleh ulama fiqh, baru kita masuk yang ditulis dalam kitab ini. Dan kalau kita pergi kursus kahwin mana-mana pun, oleh Jabatan Agama Islam mana-mana pun, memang dia akan kupas tentang hukum nikah ini. Ada 5, iaitu wajib, sunat, makruh, mubah dan haram. Wajib, sunat, makruh, mubah dan haram. Dan hukum asal itu ialah mubah, harus. Dan kalau tuan-tuan masih ingat khutbah nikah yang dibaca oleh juru nikah 50 tahun yang lalu, kan dia akan sebut an-nikahu sunnati. Nabi sebut faman lam yatbi' bi sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnah aku, dan siapa yang tidak ikut sunnah aku, maka ia bukan dari golongan umatku. Sunnah di sini bukan sunnah masuk sunat, tapi sunnah ini ialah kebiasaan. Maksudnya uruf, adat kahwin itu menjadi kelaziman bagi Nabi, maka kita kena kahwin. Itu cerita khutbah nikah 40 tahun yang lepas. Kecuali kalau tuan-tuan jadi saksi pernikahan, mungkin akan dengar kembali khutbah tersebut, hadis tersebut. Jadi ulama fiqh membagikan hukum nikah itu kepada 5. Yang pertama, wajib. Bilakah nikah itu menjadi wajib? Ini bagi orang lelaki. Maksudnya wajib nikah, tak nikah jadi berdosa. Bila dia kata iaitu mampu fizikal dan keuangan, kalau tidak nikah boleh membawa kepada penzinaan. Yang ini wajib. Jadi tengok anak kita lah, kerja hebat, kemampuan dah ada, kewangan dah ada, dan bimbang duk dating kerap sangat ni, tak boleh jadi mereka ni kan. Tanya nak nikah bila, lambat lagi, tapi duk dating kerap sangat dah. Maka kita mak ayah bimbang, takut terjemus ke arah penzinaan. Jadi kita kena paksa dia nikah, itu je.
Itu yang saya katakan sekarang balik pada kita ni. Ni bukan cerita pasangan, saya tak anggap depan ni pasangan yang baru berkahwin, khusus kahwin tak. Maknanya kita sebagai mak ayah. Jadi kita kena wajibkan anak kita, hang dah tak boleh dah, mak tengok ni dah nampak berat dah ni. Kan, duk couple sakan zaman lah, kita cerita zaman lah lah, kita cerita zaman dulu kan. Hang duk couple sakan, pergi sana pergi sini, mak duk tengok bahaya dah, lah ni duk pegang tangan. Jadi kita risau. Iblis kan bila ada dua, iblis main ketiga. Kita takut, iman yang main-main kan. Jadi kita tak mau, bila takut, kita bimbang, takut terjumus ke arah penzinaan, maka kita wajibkan dia berkahwin. Memang hukum dia wajib pun. Jadi mak ayah kena paksa. Kerja besar lah, gaji 7-8 ribu, jadi kemampuan dah ada, fizikal sihat elok, kok nak mati pucuk pun dah ada. Memang nak sihat fizikal, makan susu Dumex hari-hari daripada kecil. Contoh kan. Jadinya wajib, takut terjerumus ke lembah penzinaan. Sebab anak luar nikah terlalu banyak hari ni. Sunat, ini hukum sunat, hukum asal sunat Nabi nikah. Ingin mempunyai zuriat, mampu dan takut zina. Sebab itu Rasulullah dalam hadis baginda menyebut, aku berbangga dengan umatku yang ramai, yang Nabi suruh kahwin tu. Jadi antara tujuan pernikahan ialah untuk melahirkan, membanyakkan zuriat, keturunan yang beragama Islam. Itu yang sebenarnya Nabi nak pun. Jadi bagi kita yang nak orang yang nak kahwin dengan tujuan ini, maka sunat dia kahwin kalau dia dah mampu semua. Dan dia tak kahwin pun dia tak bimbang berlaku penzinaan. Hanya saja dia nak kahwin dengan rasa inginkan zuriat. Saya nak sentuh di sini tuan-tuan, sebab kes banyak saya handle bab-bab ni. Bila berlaku di awal perkahwinan, mereka tak mau anak. Niat hak sini tu tak ada. Pasal pekerjaya, nak kerja dulu pelbagai. Jadi kaedah mereka buat, mereka makan pil perancang, atau mereka cucuk hak di sini. Mereka panggil apa saya pun tak tahu, lupa. Hak cucuk kat sini, implan ke pelan-pelan ke tak tahu lah. hak ni bahasa sains, bahasa ni. Jadinya kerja dulu, lama-lama baru terasa nak anak, yang akhirnya Tuhan tak bagi. Kerana duk makan pil tu banyak sangat, akhirnya period dah tak kata, kesuburan dah tak ada. Nampak tak? Sebab syariat awal, sebab itu kita kena pesan, saya pun tahan diri saya lah, maknanya bagi yang anak kita yang baru kahwin, hang kok mana pun kena ada anak dulu. Lepas tu hang nak jarak ke apa, ikut suka hang. Hak rezeki Allah nak bagi. Ini paling penting. Sebab tu ada yang ada anak seorang sampai ke habis, ni tak ada anak dah kan. Ada yang terpaksa berikhtiar nak zuriat. Maka sebab itulah banyaknya anak ini Nabi suka. Jangan beban, jangan rasa beban. Rezeki itu Allah dah tentukan. Sebab itu kita selalu sebut, orang tua selalu sebut, ajal, maut, jodoh di tangan Tuhan, betul tak? Jadi sebenarnya benda ini memang sudah disuratkan sejak azali, sejak kita di alam rahim lagi kan, kemudian masuk alam perut mak kita sampai kita beranak, Allah dah tentukan hang nikah dengan siapa, anak berapa, itu dah ada. Tetapi walaupun ketentuan itu Allah tetapkan, doa itu yang akan menjadi pembimbing, sama ada ke arah kebaikan atau ke arah keburukan atau macam-macam tu saja. Jadi maknanya pentingnya doa tadi untuk merubah apa yang telah Allah tentukan. La yuradul qada illa bidoa. Dalam kaedah ilmu tauhid kita belajar, qada tidak akan berubah melainkan dengan doa, kecuali mati. Mati tak boleh nak ubah. Hal lain insya-Allah rajin berdoa, Allah boleh maknanya alihkan ketetapan itu kepada yang lebih baik. Kalau kita doa kebaikan lah. Nampak nah? Itu penting doa. Jadi hukum sunat bagi mereka yang nak kahwin, nak anak. Memang dia nak anak, nak zuriat. Baik. Makruh ingin menikah tetapi tidak berniat memiliki anak. Juga ia mampu menahan diri dari berbuat zina. Apabila nikah, ibadat sunat akan terhalang. Hak ni hak jenis kaki ibadat. Jadi kalau dia kata aku menikah ni, kalau ada anak, kacau aku punya ibadat.
Ni kaki ibadat, dia panggil ahli ibadat, maka baginya makruh dia menikah. Dia jadi kot tu pula kacau. Dia duk zikir hari-hari mungkin ratusan, ribuan. Bila ada bini, ada anak, bagi dia kacau dia. Dia nak fokus ibadat. Sebab di kalangan imam mazhab ada yang tak kahwin, ya. Ada juga mazhab dalam Imam Syafi'i pun ada yang tak kahwin. Jadi maknanya sebab dia nak fokus ibadat. Hak ni tak apalah, makruh bagi dia. Sebab dia kahwin pun kacau dia. Okey, cuma naluri itu susahlah. Iman, nafsu ni takat mana dia boleh bendung, tuan-tuan. Lagi kuat dia berzikir, lagi kuat dugaan dia. Dia lagu tu. Tambah dalam dunia internet hari ni kan, buka handphone dia main iklan macam-macam. Dia turun main iklan sponsor tak sponsor tu. Jadi tangan gedik-gedik dia tekan. Jadi dia melarut sampai tak tahulah. Begitu. Jadi makruh. Mubah, harus ingin menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari zina, belum berniat memiliki rumah, zuriat dan ibadatnya tidak ganggu. Ini harus. Dia tak ada masalah. Aku nak menikah pun, aku masih fokus ibadat aku. Sebab itu tuan-tuan puan sekalian, dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita masa 24 jam. Nabi pun ada sebutkan waktu itu seperti pedang. Kalau kita tak potong, dia akan potong kita. Ini Sayyidina Umar kau sebut. Maknanya, saya teringat baru ni saya bersembang dengan seorang persara polis, sharpshooter, polis bahagian sharpshooter, jenis penembak tepat ni. Di sudut masa lah. Maknanya kalau dia kata saya tak boleh ustaz, memanglah saya yang beruniform faham kot di sudut kepentingan masa. Saya tak boleh ustaz. Kalau kata jam tu meeting, jam tu saya nak meeting. Kalau lewat, memang saya tak boleh. Dia jenis tak boleh sebab masa. Saya cerita kat dia, saya kata saya pun ada pengalaman duduk dengan Jepun dalam dekat setahun juga. Saya duduk dengan orang Jepun ni tuan. Cerita apalah nak cerita pak masa tu. Jadi orang Jepun ni tuan, saya jadi PA dia lah selepas keluar U dulu ni. Dia ni panggil Jepun betul lah majunya mereka ni pasal masa cukup jaga. Pukul 8 tepat, sharp pukul 8 dia buka laptop, dia buat kerja. Pukul 1 tuan-tuan, walaupun ayat nak habis satu perkataan, dia tak tarik, sharp pukul 1 tutup. Passion tu serius, kerja serius. Tak ada macam kita, apa tadi yang makan sarapan apa. Dia serius, kerja. Tak ada sembang hal kerja. Itu perangai orang Jepun. Dan 2-3 orang yang saya duduk kenal, sehingga hari ni kami duduk kontak, memang dia pun cukup jaga masa. Dan pukul 5 sharp tuan-tuan, pukul 5 dia tengok pukul 5 tepat je, dia tutup. Dia tak peduli ayat terakhir ayat apa, satu huruf dia tak peduli, esok sambung. Ini budaya orang Jepun yang orang Islam gagal ikut. Kita tak apa kan, tak apalah, tak apa, kita ni tak apa. So, bila dia tak apa jadi lambat dia delay. Jadi kalau kita manfaatkan betul-betul tuan-tuan, saya nak kias di sini dengan ibadat kita. Solat 5 waktu ambil masa satu waktu kurang lebih 5 minit normal, biasa 5 ke 10 lah tuan-tuan ya. Kalau kita buat qabliyah ba'diyah mungkin sampai 15 minit. Dan waktu kita solat kalau hari kerja 1 hingga 2 waktu rehat kan. Ada majikan kalau tak salah HPA Tuan Haji Ismail, dia nak staf dia sembahyang dalam waktu kerja. Dia tak mau staf dia sembahyang dalam waktu rehat. Dia kata apa? Bila dia kata dia bagi alasan 5 minit staf saya solat dalam waktu kerja lebih beri berkat kepada perniagaan saya. Sebab itu HPA bertahan sampai hari ini tuan-tuan, walaupun dia dah jatuh bangun. Semangat Pak Haji Ismail tu. Saya kenal dengan dia sebab saya guru dengan dia dalam bidang ilmu herba ni. Dan solat duha diwajibkan pada semua staf. Saya pergi pejabat tuan-tuan, pukul 9.30 pukul 10 staf semua kena berhenti sembahyang duha. Oh, sembahyang duha. Lepas sembahyang duha baca mak surat waktu kerja. Agak-agak kalau kita majikan macam, sebab mak surat tu panjang oh. Dia memakan setengah jam kali dengan solat duha. Dan mereka jadikan kelaziman setiap hari di pejabat. Tu yang saya nampak depan mata.
Dan dia kata dia tak rugi kerana ada keberkatan. Dan benda tu saya tengok belas tahun yang lalu, dan saya lihat hari ni dia masih bertahan. Ni Tuan Haji Ismail, pengarah urusan HPA. Walaupun ada isu-isu perniagaan dia, tapi saya nampak dia bertahan. Tapi ini dia naik jatuh bangun. Maknanya masa nak cerita pasal masa yang dimanfaatkan betul-betul untuk ibadat akan memberi keberkatan kepada nilai hidup kita. Jadi kita ambil kias macam tuan-tuan mai niat ikhlas nak belajar. Pagi ni kita korban sejam, makan setengah jam, sambung balik sejam, kan, kurang lebih 2 jam setengah. Kemas-kemas barang apa semua kita kata 3 jam lah baru pakat balik. Tapi tuan-tuan rasa apa? Kalau hak mai ni niat ikhlas, saya rasa tuan-tuan rasa seronok, rasa tenang, rasa best lah. Macam tu lah. Tak adalah stres macam orang tak mai tu. Dia rasa begitu. Nampak tak? Tuan-tuan boleh rasa sendiri, saya rasa. Jadi benda ini sebenarnya keberkatan yang kita dapat daripada apa yang kita belajar dan masa yang kita manfaatkan. Sebab tu bagi saya tak tukar delay waktu kelas. Cukup jam start, cukup jam berhenti. Sebab masa lah. Ni maksudnya masa untuk ibadat kita. Kalau tak ganggu, tak ada masalah, kahwin. Dia kata sini, ya. Haram nikah yang akan merugikan isterinya, tidak mampu zahir dan batin. Ini haram. Ya, haram. Nanti dia akan ulas lagi nanti dah. Dan bagi wanita, tuan-tuan, kalau ikut Ibnu Arafah, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, wanita wajib menikah kalau dipinang, kecuali kalau dia dah ada nafkah diri. Bagi yang tak bekerja, tak ada nafkah, tuan-tuan, orang Minang terima je. Kalau anak tak ada kerja apa, memang tak ada nafkah. Kalau yang dah bekerjaya, mungkin atas alasan ini ramai yang dah bekerja tak mau menikah. Pasal apa? Aku boleh sara diri aku sendiri. Ini bagi wanita, bagi wanita. Jadi setengah ulama dia kata wajib kahwin kalau tak ada kemampuan dan dipinang orang. Okey. Ni kita kena tengok lah. Kalau dia dah bekerja tak apalah. Baik. Sunat berkahwin dalam kitab, ini huraian dalam kitab. Bagi orang yang gemar baginya. Maknanya gemar ni suka lah, suka nikah, dia nak kahwin. Yang 5 tu kita ambil daripada kitab fiqh lah. Sebab di dalam artikel ini, dalam kitab ini, dia hanya bahaskan 2 hukum, iaitu hukum sunat dan hukum makruh. Kalau tak silap saya. Ya. Ni baru kita mula. Macam mana baca? Takkanlah saya baca ayat Jawi moden dengan Jawi lama, tuan-tuan tak dapat ni beza kot. Kan dengar bunyi sama aja. Baru kita start. Sebab dalam kitab ni hanya dia beritahu 2 hukum, sunat dan makruh. Tapi hukum ulama fiqh bahaskan 5 hukum. Maka saya cerita yang 5 hukum tu dulu, baru kita detailkan dalam kitab bab sunat dan makruh ni lah. Baru kita masuk. Maka sunat berkahwin bagi orang yang gemar baginya. Memang dia niat nak kahwin lah. Okay. Jika didapat belanjanya, ada bajet. Okay. Kita cerita minggu lepas, lah ni kalau nak nikah, koman-koman mau 25,000 ke 30,000, masuk nuri kahwin apa semua lah. Kecuali kalau tak mau buat kenuri, kita pulang lah. Saya Ahad baru ni tuan-tuan pergi makan kenuri, hari Sabtu baru ni di Bandar Utama. Saya pergi tuan-tuan, sebab jam, hujan lebat, pukul 3.30 sampai. Saya kata, harus. Dewan SS 21/9, Dewan Majlis Bandaran Subang Jaya, Petaling Jaya. Nak kata kat rumah, tapi dah orang jemput, kita kena pindah. Semasa tolak lepas lohok tolak naik LDP. Tuan-tuan faham LDP? Lalu kok tu Sunway terus lagi sampai Dewan Bandar Utama. 3.30 sampai. Dok kata kita sembang dah pun sembang rumah kan. Anak semua. Sampai memang orang tak ada. Ada 3 orang dah. Jadi yang penyambut yang tuan rumah ada, kita sila makanan ada lagi. Saya pergi tengok makanan banyak lagi rupanya. Habis majlis saya sembang dengan tuan rumah. Pupu saya kata selalu kenuri dewan ni kalau pergi pukul 3.30 sampai, qalu inna lillah, memang habis. Pasal apa banyak dia kata Syaidan. Dia tekak penuh, dia kata baru ni 2-3 minggu lepas pergi makan nuri di Kuala Kubu Baru.
rombongan ramai yang pergi ni tuan-tuan, sampai ngangam lohok, MC umumkan, mohon maaf lauk sudah tiada habis. Sampai-sampai tu MC umum tu, tuan-tuan bayangkan, Kuala Kubu Baru tuan-tuan, daripada sini penat perjalanan tu noh. Gamaknya kalau kampung tak akan habis awal, mungkin dia kata dewan. Jadi rupanya orang kat sana tuan-tuan, kuih sebelah dia mai dah makan. Jemputan 12 hingga 3:30. Depa kok tu ramaknya daripada faham sifir je kan. Depa dah faham dah. Kita pergi lambat habis. Jadi semua pukul 11 pakat pergi makan. Tuan-tuan, 11, 12, 1:30 licin. Cerah. Orang hak jauh ni duk ingat kata ada lagi pasal jemputan sampai pukul 3. Pergi sampai waktu Zuhur. Harap maaf tuan-tuan perempuan, lauk sudah habis. Ayak adalah minum ayak Dia kata, dia tengok situ yang tak bani, dia order lebih. Maksudnya panggilan 1000, dia buat lauk tu untuk 1200. Tu yang lebih tu. Jadi rezeki saya boleh bungkus balik. Dah kata pilah kan. Catering tu buku-buku atau Syahidah ambil lah balik. Jadi boleh balik makan ayam masak merah dengan daging hitam tu. Ni contoh bajet lah tuan-tuan Dia tu. Tak sungguh panduan untuk kita. Baik. Dan jika tiada dapat, maka meninggalkan dia itu aula. Kalau tak ada duit, jangan menikah. Itu maksudnya. Meninggalkan ia, tinggalkan nikah itu lebih aula. Kalau jika tiada dapat. Tak dapat apa? Tak dapat bajet. Ambil cerita hari ni, mereka yang bekerja hari ni tuan-tuan dan puan, bila kerajaan naikkan gaji basic 1,500 dalam konteks kita di Selangor dipanggil miskin lagi, layak dapat zakat 1,500 saya nak buat apa tuan-tuan zaman hari ni. Jadi kalau kata anak kita 1,500, saya dah kata anak saya kan, gaji lebih kurang tu 1,078 kan. Saya kata abang nak kahwin besok, dengan gaji ni abang kena kumpul berapa lama ni untuk dapat sejumlah kan. Tak apa, kita duit nuri abah tanggung. Jam cerdik duduk dalam ni, cerdik. Dia tahu dah abah nak menyimpan dia duit belanja. Dia tak apalah, tapi duit belanja tu kena kumpul lah, sebab belanja lah bukan murah, mahal. Jadi tuan kitab ni kata kalau tak ada bajet tak usah nikah. Tuan-tuan, pengajaran dia ialah hari ini kita ada anak yang baru grad dan sebagainya. Mereka kerja, ramai nak kerja lah. Ada yang berniaga. Dan pendapatan mereka kadang-kadang menyebabkan mereka terpaksa buat pinjaman peribadi. Ini yang bahaya ni. Oh, bahaya tuan-tuan. Pinjam peribadi nak kahwin. Anak 5 orang bayar tak habis. Parah tuan-tuan. Saya buat contoh gini. Bila ketika mana rezeki kita murah, jimatlah, simpanlah. Kerana bila rezeki kita tak murah besok, nak simpan kita kena belanja. Masalah kita hari ni, bila dapat banyak duit bantuan bagai kan, duit WSP lah keluar 10,000 semua, dia belanja tak ingat apa. Ni akhirnya tu. Dan kisah saya sendiri tuan-tuan, bila lepas PKP ni memang teruk, bisnes memang teruk. Sale yang biasa 60-70 sekarang drop 25,000, 30,000. Saya sendirilah. Tuan-tuan boleh bayangkan, bila sale drop hampir separuh, nak sewa kedai 3,000 dengan staff semua, penat. Namun bila saya kursus keuangan, ketika mana sale banyak, saya beli kenderaan semua cash. Bila berlaku macam ni sekarang, saya tak pening kepala tuan-tuan, sebab saya tak payah bayar hutang. Kereta tak payah bayar, lori tak payah bayar, pasal saya dah beli cash. Tu saya kata, Umar, inilah hikmahnya bila kita beringat, bila kita duit banyak, apa benda kita boleh settle, kita settle. Mana boleh beli cash, kita beli cash. Bila berlaku macam ni, saya hanya perlu cari duit untuk makan, untuk support dia orang, staff, itu sahaja. Ini kena bijak dalam pengurusan. Sebab tu kena pesan ke anak kita, anak menikah, sebab budak muda lah tuan-tuan,
dengan adanya Lazada dan Shopee, pantang buka menatang tu, dia kira nak pilih ya? Ada je benda nak beli. Tok-tok sampai pos main hantar. Sama tak? Tambahlah duit pencen masuk awal. Sungguh, nafsu kita. Kadang tak guna pun, saja beli. Tapi tak apalah, kita dah pencen, dah menikah. Kita cerita hari ni, hak anak kita nak menikah. Dan jangan manjakan dengan bantuan kita sangat. Esok mereka tak nak berdikari. Ni yang saya nak tekankan. Jangan terlalu manjakan dengan bantuan kita. Besok mereka tak boleh berdikari bila berlaku kesusahan. Kita dah belajar buat wasiat semua kan? Semua ada kaitan tuan-tuan. Okey. Dan jika tiada dapat, maka meninggalkan dia itu aula dan pecahkan syahwatnya dengan puasa. Jadi settlekan nafsu dengan puasa. Dan nak kahwin tak boleh duit tak ada. Nafsu tu ada, lah ni hang puasa. Tu boleh cakap Pak Sumit tadi kan, puasa. Puasa memengkang nafsu, memang mengekang nafsu. Sebab lapar. Dan makruh berkahwin bagi yang tiada gemar baginya. Ni ada pasien tak suka menikah tuan-tuan. Kawan saya pun ramai yang menikah umur 30, 35. Dia memang tak mau menikah. Tak tahu dia kata saya suka duduk seorang-seorang. Jadi ada manusia yang macam ni. Saya rasa kita pun ada anak yang lanjut usia tak mau kahwin. Saya rasa kita pun ada. Kan puas suruh kan, tak mau. Kejaya. Sebab bagi dia berkahwin mungkin mengongkong dia. Sebab dia tak nampak hikmah perkahwinan tadi tu. Kan hanya orang yang lalui benda tu baru rasa seronok kahwin bila ada anak, kan ada teman. Mungkin dia tak nampak benda tu. Ini nak kena, kita nak kena bukan basuh dia orang, tapi sedarkan dia orang ikut sunnah. Baik. Yang tiada gemar baginya kerana penyakit. Mungkin dia ada penyakit. Jika tiada belanjanya atau ada belanja, mungkin sakit, jadi dia tak mau kahwin lah. Memang ada macam tu pun. Dan padanya illah seperti toha. Saya tak tahu maksud toha ni apa benda ya. Tua. Ya, tua. Oh, toha ni. Oh, Allah, tua dah no. Jadi sampai umur tua makruh lah. Sebab apa? Ada illah, takut uzur, takut tak sakit dan sebagainya. Dan jika ada belanja dan tiada illah padanya, ini makruh. Ada bajet tapi dia tak ada sebab dia nak kahwin tu, maka bersunyi bagi ibadat terlebih afdal. Yang saya katakan tadi maksudnya dia nak fokus ibadat. Jadi benda ni tak masuk dalam bab anak kita lah kot. Sebab bukan anak kita kaki fokus ibadat. Semayang kena suruh semua. Jadi makruh tu tak ada bagi dia. Sama ada sunat atau mubah atau wajib. Ya. Maka tiada ia berebut ibadat, maka berkahwin itu afdal. Jadi yang konteks makruh tadi maknanya kalau tak ganggu ibadat dia, kahwin itu lebih baik sebenarnya. Dia tak nampak kalau dia berkahwin ibadatnya tak ganggu sebenarnya. Ada orang tukang kejut. Kan tukang kejut, kalau bini kaki kejut lah, maknanya kejut solat tahajud. Atau isteri yang tolong ingatkan kita hal amalan harian kita. Yang ni tuan-tuan kalau boleh kena ada kerjasama, buat mesyuarat ahli tingkap. Biasanya bila berkahwin, pasangan kita tahu apa amalan kita seharian. Contoh, kebiasaan lah kalau saya sendiri kan, maknanya lepas solat subuh, zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin tu 100 kali memang kena buat lah. Subuh dan maghrib. Subuh tak boleh miss, maghrib kadang-kadang miss. Maknanya ngajar budak mengaji apa semua. Selawat minimum 100 saya kena buat. Kemudian Asmaul Husna. Asmaul Husna untuk berapa nama 70 kali. Yang tu saya kena buat. 3 benda ni yang saya kena buat yang memang umur saya tahu. Kalau kata pi mana-mana, hotel ke cuti kan, biasa kita terlupa tau. Maksudnya duduk rumah lain, duduk bilik, jadi kita terlupa.
maka dia tolong ingatkan. Ini saya katakan di sini, kalau orang kata ganggu ibadat, tak ganggu, dengan syarat dia tahu apa amalan harian kita yang memang kita kena buat, jadikan kelaziman. Jadinya tuan-tuan sekalian, kalau kita dah biasa buat begitu, lazimilah buat begitu di mana pun kita berada, insya-Allah boleh buat, tak ada masalah. Okey, baik. Dan sunat perempuan yang bikrun, tuan-tuan jangan baca bakar. Baca bakat, perempuan yang bakat mana pula? Bikrun itu anak dara, orang bahasa Arab dia tahulah. Ya, sunat ambil anak dara, tu cerita dia. Perempuan yang bikr, ya, melainkan kerana uzur. Okey, mungkin ada situasi di mana perkahwinan itu dia tak ambil anak dara tapi ambil janda sebab atas dasar masalah tertentulah. Dan saya ada kes baru, tak baru mana, kira baru lagi lah, di mana perempuan ni janda dan isteri kedua kepada seorang pegawai polis atas dasar keselamatan. Ini sebab dia ada perniagaan, banyak diganggu oleh orang kata apa ni lah, maka dia minta ialah kenal pegawai itu suka makan kedai makan apa semua, jadi minta jadi isteri kedua. Dan perkahwinan mereka tuan-tuan berlangsung sehingga 12 tahun tanpa pengetahuan isteri pertama. Sebab kenai isteri sama kenai, tapi dianggap sebab biasa pelanggan kedai cuci kereta apa semua, jadi tak bila dah selepas itu baru tahu, tapi dah lama dah tak apalah kan. Jadi maksudnya di sini ada perkahwinan yang dia tak ambil anak dara tapi ambil janda dengan sebab tertentu. Nanti dengan ilat ni maknanya mungkin nak bantu, nak selamatkan. Tengok Rasulullah lah, yang Rasulullah kahwin dara hanya Aisyah, yang lain Hafsah, Khadijah, Ruqayyah, semua janda untuk menyelamatkan dia. Kurang-kurangnya dia ada suami, begitu title dia ada suami. Seperti dhaif alatnya, ni uzur masalah lain pula, dia sudut alat dhaif, maksudnya alat sulit ya. Ni bagi lelaki-lelaki. Ni cerita tuan-tuan, bila cerita bab kahwin ni memang kita tak dapat tidak daripada cerita isu-isu yang sensitif, tapi kita terbuka lah bab kahwin. Saya menerima cukup banyak kes pasal ni, hak lelaki-lelaki tak berfungsi ni, cukup banyak tuan-tuan. Terutama orang yang berpenyakit kencing manis. Dia punya alat tak berfungsi, tak berfungsi dengan sempurna lah, cepat lemah, tak boleh nak kelamin dan sebagainya. Itu berlaku. Ini dia kata dhaif alatnya, zaman kitab dulu disebut ya. Atau berhajat bagi yang memeliharakan akan anak buahnya, lagi perempuan yang mempunyai agama. Okey, memeliharakan anak buahnya maknanya di sini tuan, ada kita nak bagi anak kita kahwin, kadang-kadang kita kena tengok juga calon suami itu macam mana. Orang yang kita katakan, sebab dalam kitab banyak disebut calon isteri, ini. Calon suami jangan sebut, kan? Jadi kena tengok juga zaman hari ini calon suami itu siapa, pemuda tu. Ingat tak sebuah kisah dalam kitab, seorang pemuda yang begitu jujur membantu, akhirnya orang tua yang ada anak dara ni bagi dia kahwin, cuma dia kata anak aku ini buta, pekak dan bisu. Jadi pemuda tadi orang baik, dan bila orang tua nak jodohkan, dia duduk teradut, nak terima tak terima, nak terima tak terima. Yang akhirnya dia terima, dia istikharah semua terima. Pemuda tadi bila terima kahwin, dia malam pertama tu dia tengok bini dia comel, tak buta, tak pekak dan tak bisu. Lalu dia tanya pak mentua dia, hari itu ayah kata anak ayah ni sekian-sekian. Dia kata anak aku buta sebab tak pernah tengok benda maksiat, anak aku bisu sebab tak pernah sembang benda tak elok, anak aku pekak sebab tak pernah dengar benda-benda yang tak elok. Jadi pilihan orang tua tadi sebab dia nampak kesantunan kepada pemuda tadi. Jadi balik cerita sini lah, jadi nak jaga anak buah kita, anak kita, kanak-kanak kita. Sebab biasanya dalam hal perkahwinan ni, yang juru terima meminang biasa pak menakan, mak ayah tak kan. Biasa begitulah, kita akan serah pada waris terdekat kita untuk melangsungkan majlis peminangan.
soal hantaran berapa apa semua tu lah. Jadi nak jaga gitu, kena pilih. Ini cerita dulu, tapi zaman lah saya rasa kita dah kenal kot, jumpa sekali dua dia buat main rumah kan, dah boleh tengok cara dia hormat lagu mana, cara salam guna, cara minum lagu mana. Di situ boleh nampak dah tuan-tuan. Sebab orang nak beraksi lakonan ni, sebab politik pun banyak juga. Dia nak buat lakonan ni untuk tempat yang tertentu dia boleh buat, tapi depan bakal mak motor pak motor ni rasanya dia memang mempamerkan, menzahirkan dia punya diri yang sebenar. Tuan-tuan boleh lihat di situ. Terutama kalau tuan-tuan bijak, ini petua lah nak jemput makan tengah hari dan dekat nama tu Zuhur. Nak tahu kaki semayang tak semayang tu je. Yes, tu je. Kalau semang radik dia tak sebut pasal solat, bermaksud ini jenis orang yang mungkin ambil lewa pasal solat. Asas. Tuan-tuan jaga yang ni je. Kalau masuk waktu dia kata, pakcik dah masuk Zuhur lah, kita nak kena solat. Yes, yang ni okey. Sebab nak jadi pemimpin anak kita, kena tengok benda tu. Tak semayang akan hancur. Semayang insya-Allah dia akan jaga anak kita. Lagi yang perempuan yang mempunyai agama. Okey, itu yang Nabi kata fazfar bizatid din. Okey, Nabi kata apa? Kan ada pilih 4, tapi Nabi kata di akhir tu fazfar bizatid din. Maka utamakanlah yang ada agama. Ya, ini Nabi suruh pilih. Jadi ada agama bukan nanti berpurdah dan sebagainya. Tak, sebenarnya ustazah tuan-tuan ya. Orang biasa pun tak apa, tapi jenis semayang, budi pekerti elok, dia jaga di sudut solat tu, dia jaga. Syarikat Al-Ihsan, tuan-tuan je Al-Ihsan yang jual kasut tu, kan? Staff dia tak semayang, dia pecat. Interview tak semayang, jangan main interview. Tu Ihsan punya orang kata apa? Peraturan. Yang main-main. Sebab tu dia maju. Antara syarikat Mubetra yang jual kasut sukan ni, yang nampak kira kata-kata maju dalam perniagaan. Tak main dia pecat tuan-tuan. Tu undang-undang dia. Maka dididik setelah dia semayang. Jadi bila mamat rock mana-mana kerja, yang tak semayang, bila main kerja dia kena semayang. Yang akhirnya lama-lama, ni yang penting ni, tarbiyah ni. Lama-lama 3-4 tahun di syarikat tu, maka semayang jadi kelaziman. Dia dah kata, aku kena semayang. Daripada dia semayang di pejabat saja, akhirnya dia boleh semayang di rumah. Nampak tak? Itu strategi yang dia buat. Jadi kita tak adalah buat kat menantu kita lagu tu kan, jam lagu tu. Tapi saya nak buat contoh bagaimana pentarbiahan oleh orang yang ada autoriti kepada anak buah dia, majikan. Mudah ya. Baik. Ini yang ada agama. Jangan yang fasiqah. Dia tak bagi kita pilih anak dara yang fasiqah, yang fasik. Fasik ni kaki bohong, bohong pun fasik lah tuan-tuan ya. Bohong, kalau kaki bohong memang fasik lah. Allahu Akbar. Lagi yang elok, elok perangai semua, yang peranak, maksudnya subuh. Boleh tahu saya ajak. Nak tengok perempuan subuh tak subuh, tapak tangannya tidak berlopak, itu saja. Dan jari manisnya tidak bengkok. Jari manis kita ada sarung cincin kan, itu hikmah dalam Islam. Kenapa disarung cincin di jari manis? Kerana di jari manis kita dah boleh lihat sama ada anak kita tadi, bakal menantu kita, perempuan tadi, subuh tak subuh. Kalau jari manis, bengkok, runcing, bermaksud tidak subuh dan tak penyakit lah. Okay, nah? Yang kedua, tapak tangan tak berlopak. Berlopak maksudnya kita letak ayat boleh bertakung. Itu berlopak. Ini tak subuh. Jadi sebab itu bila Islam syariatkan sarung cincin semua ada hikmah tuan-tuan. Dia bukan sarung saja, bukan jari manis ni tak saja jari manis. Dia merujuk kepada imuniti seseorang. Menantu ku ni tak penyakit ke tak penyakit?
Ya. Dari mana? Dan jadi kelingking ni kita nak tengok period okey tak okey, kesuburan lah tu. Tapi takkanlah kita nak belek macam tu kan. Tapi masa salam boleh tengok, boleh rasa dah. Kan? Jadi ni saya kata tadi, sebab tu tengok nanti kita akan belajar bab khitabah, bab peminangan. Pasal apa bila minang kan kita ada cara cincin minang, tapi sebelum minang kita ada merisik, cincin merisik. Time tu boleh tengok dah. Masih boleh ejah lagi lah. Mungkin kena makan jamu apa benda kan, bagi subuk apa benda kan. Sungguh saya duk cerita bab ni dalam kursus. Bila saya cerita baru peserta faham, oh rupanya ada. Saya kata kalau tidak takkan syariat Islam nak suruh kita sarung cincin jari manis mesti ada tanda pasal apa jari manis. Awak tak jari kelingking. Dia bukan adat kebiasaan, tapi ada hikmah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, pada jiwa kamu tidakkah kamu melihat. Jadi kalau tapak tangan berlopak dan jari ini meruncing, itu pertanda perempuan tadi tidak subur. Bila tidak subur maksudnya kemungkinan untuk zuriat itu lambat lah. Ya, lambat. Okey. Itu dia. Sebab tu yang dianuh dengan saya kan, kalau yang anak darah saya tengok-tengok tu, okey, saya dah beritahu lah, awak period tak betul ya, period tak tetap, ada yang cis, ada yang fibroid, saya boleh detect. Itu ilmu yang saya ada lah. Jadi maknanya boleh tahu kalau bakal dah habis dah. Ni tak guna dah diagnose pun, tak guna tengok, tak guna. Dah expired. Kita cerita nak kahwin. Ya. Cek lah, tak pun cek anak sendiri lah, cek. Kata Ustaz Syaidan beritahu ni sekian betul tak? Cek anak kita, tengok jari dia, tengok jari manis dan tengok tapak tangan. Kalau tengok kata nampak berlopak sakan, ambil tak yakin, ambil ayak tuang. Jadi mak apa anak pun heran, mak buat apa ni? Pelik kan? Nak tengok hang subuk tak subuk, esok nak menikah senang. Betul. Sebab tuan-tuan tak tahu apa ramai yang berusaha dapatkan zuriat, jumpa bomo bagai mengarut, mani bunga lah bagai lah tuan-tuan. Sebab kami terlibat dalam bidang ni, cukup tahu cerita macam ni. Benda boleh aja simple je pun. Tapi sebab kita tak tahu, jadi jumpa bomo lah, ambil ni, pelik-pelik. Nabi Yaqub berapa lama kahwin baru bini dan mengandung? Sampai wa mraati aqil dalam Quran disebut. Adakah Nabi dia berdoa sampai berapa tahun, 19 tahun ke? Adakah bini aku mandul dia mengandung pada Allah? Ya, akhirnya Allah bagi zuriat. Tu cerita dulu. Maka kita hari ni, saya pernah merawat tuan-tuan, paling lama setakat ni pengalaman 14 tahun baru boleh anak. Ni saya handle 2 kes 3 kes alhamdulillah dah mengandung. Maknanya dengan izin Allah kita ikhtiar, kita bantu. Bukan pernah mani bunga apa, tak ada. Saya cek apa yang problem, baiki yang tu je. Okey. Buah zuriat ada dia banyaklah, buah zuriat lah. Kadang-kadang ejah tulang belakangnya, ejah bagi rahim betul balik. Okey. Sebab banyak kes berlaku rahim sempit, rahim jatuh ke bawah, gitu je. Pasal dia bersukan apa semua kan. Dia gitu. Lelaki masalah tengok dekat kuku. Kalau bulan sabit dia pangkal kuku, memang hormon tak stabil. Bulan sabit dia pangkal kuku, saya tak ada, cari hak ada. Bulan sabit di pangkal kuku. Bulan sabit pangkal kuku, bentuk bulan sabit. Kalau saya buat kursus kan, memang saya tengok setiap orang peserta tu. Ni tak payahlah sebab semua dah expired kan, semua dah okey dah. Okey. Jadi laki-laki yang ada bulan sabit, berbentuk bulan sabit di pangkal kuku, memang ada masalah hormon. Jadi kita boleh tengok di sudut bilangan anak kita, kemampuan kita, kekuatan alat tenaga dalaman boleh rujuk kat situ oleh laki-laki. Okey. Semua ilmu ini Allah dah bagi kat kita, cuma tak diajar di tempat awam. Mungkin atas dasar agak nampak macam kita kata tak elok lah.
Tapi itu ilmu Tuhan belakang ni tuan-tuan. Cuma kami ditakdirkan menguasai benda macam ni untuk kami ajar pada orang. Itu je. Okey. Jadi sunat tadi ya. Okey. Elok peranakan maksudnya subuh yang baik bangsanya, keturunan baik-baiklah, seperti bahawa ada ia dibangsakan bagi orang yang mulia-mulia. Anak tutuk guru, tapi jangan calang-calang lah kita nak masuk minang anak tutuk guru ni tuan. Kawan saya mudir madrasah Institut Tahfiz Al-Quran Abadah yang menang baru ni kan, dalam convocation di USIM baru ni, Nusantara punya convocation Hufaz sekolah saya. Orang tuan-tuan duduk rumah tu memenangi tempat pertama kategori ma'al tahfiz terbaik. Jadi mudir tu Ustaz Ali Nasri tu menantu kepada tuan guru Ahmad Rifai, apa nama pondok di bukan di Bali, bukan pondok pisang, satu lagi pondok, saya lupa lah, bukan, menantu kepada tuan guru Haji Omar Zudi, maafkan saya, pondok Lanai. Dia mudir, kawan saya lah satu usrah. Jadi nak ceritanya ni hak minang nak tok guru ni, menantu tok guru, maknanya menantu tok guru. Apa syarat dia? Hafiz Quran. Minang. Dia memang hafiz Quran. Jadi cikgu sekolah. Kawan saya belajar sekali ya, daripada Madinah, UAE sampai ni. Jadi tu syarat sikit je lah hafiz Quran. Tapi itulah hafiz Quran. Faham-faham je lah. Dan ada setengah memang dia test, tebuk. Siapa yang belajar tahfiz kita punya tebuk ya. Tebuk ni dia akan ambil ayat tengah, ayat pertama, ayat tengah, ayat ujung, dia pilih ayat, engkau sambung. Itu tebuk dia panggil. Kalau siapa yang belajar anak tahfiz tahulah istilah tebuk. Test. Maksudnya memang kena ingat 30 juzuk betul-betul. Sebab ada yang khatam 30 tapi tak ingat semua pun. Dia khatam je. Susah kan, sebab dia kena ulang ya, pengulangan. Itu kalau nak cari menantu-menantu tok guru tu memang kena standby ke tu lah. Sebab tu Ustaz Abdullah Khairi kan sebut dalam ceramah dia kan, nak jadi menantu aku surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah, kan dia kata dia test semua surah tu. Itu pun jam kita tak. Ni kalau keturunan mulia-mulia dan ulama dan yang soleh-soleh, lagi yang bukannya qarabah, okay? Bukan adik-adik dekat, sepupu dekat sangat, ini jauhkan sikit ya, dia minta jauhkannya, bukan qarabah, yang hampir dengan bahawa ia perempuan yang ajnabiyah. Maksudnya kalau boleh tu perempuan asing terus buat besan nantu kita, bukan dah bacang apa, dia kata kalau boleh ajnabiyah terus. Ajnabi ni mana orang asing terus. Tambah kalau bangsa lain, maksudnya kahwin orang Arab ke orang Turki bagai kan. Lagilah. Okey. Atau qarabah yang jauh ataupun kaum kerabat yang jauh. Tuan-tuan, di saya baru makan baru ni, satu restoran baru buka. Selepas Salam Noodle deretan tu, dia ada satu restoran baru buka, baru seminggu buka. Jom sarapan, dia tulis itu. Jadi saya balik jogging Putrajaya singgah situ lah. Sebab kata rumah jom kita sarapan, nampak macam okey. Masuk kafe, rupanya kena order lah. Tapi okey dah, pasang muzik semua. Owner dia orang Turki, perempuan Turki dan laki Melayu. Ni saya kata nikah, yang kata nikah asing, dan dia boleh bercakap Melayu fasih. Tuan-tuan boleh makan nasi lemak, memang sedap gila sampai dah. Dan mahal pun gila juga tuan. Ni saya kata ke rumah kita dah terkena hari ni sebab dia level kafe, ada muzik, memang santai lah. Jadi harganya pun gila juga tuan-tuan. Ya, nasi lemaknya dalam 11 ke 12 ringgit gitulah. Teh tarik RM6.9. Level hotel lah. Sedap, memang sedap. Cuma tu saya katakan, bila kita spend duit, walaupun tanggapan awal kita Allah mahalnya, bila kita makan memang sedap. Jadi keluar pintu tak menyesal. Cuma tak mau pergi dah. Tu je.
Kali itu lah. Sebab tak mampu lah. Sedap. Semua harga itu tak mampu milik lah. Kali skala anniversary boleh lah tuan-tuan ya. Kami pun sebab kami terkena tu je. Sebab baru buka kan, dia tulis jom sarapan. Okey lah kot. Ingatkan masuk ada menu semua, kita pilih macam catering kan. Rupanya kena order. Bila buka buku order tu, duduk dah tekan nak bangkit. Habis ingat saya kata kat anak saya, pergi ambil ayam ni lah kata. Ayam nilai dia RM4 lebih, RM4.9 hak botol kecil tu. Harga supermarket, harga kapal terbang. Jadi itulah kisah di Cyberjaya. Saya abang kata takut konten terkena juga. Jadi kalau nak, dia baru buka seminggu. Jadi maknanya memang sedap, nasi lemak sedap. Adalah jenama-jenama makanan tu yang saya pun tak tahu nama sebut ni, macam-macam pelik belakang ni kan. Tapi memang sedap lah. Dia sarapan sampai malam. Cuma sarapan tu dia buat dia banner jom sarapan. Lepas tu dia jom makan tengah hari pula. Lepas tu jom dia banner dia siap. Kafe apa tu? Mari apa? Mari Main Islam. Era Main Islam. Ya. Pergilah cari penyakit kalau boleh. Duit pencen baru masuk boleh pi. Kalau lambat masuk jangan pi. Cuma sedap-sedap lah. Ya. Memang ala hotel, ala hotel gitu. Untuk tuan-tuan rilis okey sebab dia pasang muzik yang sentimental. Macam hotel. Okey. Aircon apa semua. Makan tu nasi ganja kan. Dia kalau sebelah sini semua deretan ikan bakar apa semua kan. Tapi kalau sebelah Bank Islam ni semua yang eksklusif punya restoran lah. Okey. Sendiri dengan parfum sewa mahal tu. Ya. Sewa dah RM5,000. Kena ibu. Deretan itu yang paling murah pun Salam Noodle, paling murah. Salam Noodle paling murah. Geng-geng UAE yang buka daripada China tanah besar sana, buka kedai makan tu. Okey, kita berhenti sini dulu no, tak ada pergi jauh lah ini. Okey. Tajuk ni dia memang seronok kita sembang. Sambil-sambil santai kan. Jadi perut pun dah lapar, tengok makanan pun dah ada tu. Jadi kita insyaAllah kita akan sambung lagi dan disunatkan lagi tu pada minggu yang akan datang insyaAllah ya. Baik yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak baik itu dan kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.